Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafin anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada hari ini di majlis ilmu yang semuranya diberi keberkatan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga manfaat buat hadirin dan hadirat sekalian yang datang pada hari ini. Janganlah anggap saya seorang yang hebat sebab saya memberi ceramah, tapi anggaplah saya seorang yang masih baru belajar berinjak di medan dakwah ini, dan semuranya sedikit sebanyak dapat pengalaman dan juga manfaatlah buat saya juga sebagai yang masih baru di sini. Baiklah hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian, berbalik pada tajuk utama kita pada hari ini, iaitu keutamaan berpuasa. Keutamaan berpuasa. Kenapa puasa ini menjadi satu keutamaan? Kenapa kita perlu melaksanakan puasa ini? Sebagai seorang Muslim, sudah tentulah kita tahu perkara ini dan kita tahu puasa itu apa. Jadi hari ini insya-Allah saya akan sampaikan 3 keutamaan berpuasa kepada kita sebagai seorang umat muslimin dan muslimat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pertama sekali, antara yang menjadi keutamaan berpuasa buat kita adalah ia adalah salah satu ibadah yang paling agung. Kenapa saya cakap dia adalah ibadah yang paling agung? Sebab puasa ni bukan sekarang baru ada. Zaman dahulu lagi dah ada. Kalau zaman dahulu lagi dah ada, bermakna kat sini puasa itu adalah puasa yang menjadi keutamaan. Ia adalah salah satu ibadah yang utama. Bukan sekarang baru dilaksanakan puasa ni, tapi zaman dahulu lagi telah dilaksanakan. Kalau kita nak tengok, kalau kita boleh fikir elok, kalau dulu pun dah dilaksanakan puasa, maknanya dia adalah amalan yang utama, adalah salah satu ibadah yang paling utama yang harus dilaksanakan oleh umat muslimin dan muslimat, seperti mana yang dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah telah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana telah diwajibkan ke atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi ini adalah perintah Allah ya, hadirin dan hadirat sekalian. Kalau bukan perintah ibu bapa, bukan perintah saya, bukan perintah guru, lecturer dan sebagainya, tapi perintah Allah. Kalau dah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, ia adalah salah satu kepentingan, adalah satu perkara yang wajib kita laksanakan. Betul tak? Jadi dari sini kita kena tahu yang ibadah puasa ni kita tak boleh mengambil sambil lewa sahaja. Kalau kita mampu, kita kena laksanakan ibadah puasa sebagai umat muslim dan muslimat, kena laksanakanlah dengan sebaik mungkin lah. Okey, maknanya ibadah puasa ni bukan sekarang baru ada. Bila? Dulu lagi dah ada. Zaman Nabi dah ada. Zaman sebelum kita lagi dah ada. Zaman nenek moyang kita lagi dah ada. Bukan sekarang baru nak laksanakan solat ni. Jadi kalau dah menjadi satu kewajipan tu, mestilah dilaksanakan. Wajib dilaksanakan dalam apa jua cara. Melainkan kalau kita tidak mampu. Betul tak? Okey. Yang kedua yang menjadi keutamaan berpuasa adalah puasa ni merupakan hari pengampunan dan juga tempat kita nak menambahkan pahala, bulan untuk menambahkan pahala. Allahu Rabbi, Allah telah sediakan satu bulan dalam setahun tu. Satu bulan tu untuk apa? Untuk hamba dia meraih segala pahala dan juga meraih segala pengampunan daripada Allah. Untuk mendapatkan pengharapan daripada Allah tu, ada Allah menghapuskan segala dosa-dosa yang lampau. Ini seperti mana seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan pengharapan apa? Pahala dan pengharapan daripada Allah, diampunkan segala dosa-dosa yang lampau. Okey, jadi bulan puasa ni adalah salah satu bulan pengampunan, bulan yang istimewa untuk kita untuk kita meraih segala pahala. Betul tak? Jadi rugilah kalau kita tak buat benda tu. Rugi sangat-sangat. Sebab itulah kita kena orang kata kena selalu muhasabah. Allah ni dia dah buat macam-macam perkara supaya hamba dia ni untuk cari pahala, meraih pahala dan pengampunan daripada dia. Tapi kadang-kadang manusia ni ambil sambil lewa. Kadang-kadang puasa macam nak rasa macam bulan puasa tu dah biasa sebab dah setiap tahun buat kan, jadi macam dah terbiasa. Jadi tak bolehlah macam tu. Kita kena selalu orang pandai rasionalkan kita, muhasabah kita bahawa bulan puasa ni bukan hanya sekadar menahan lapar dan dahaga, tapi adalah salah satu bulan yang penuh dengan barakah daripada Allah. Allah sediakan satu tahun, dalam setahun tu punyalah tahun yang banyak, tapi Allah sediakan satu tahun tu untuk apa? Untuk hamba dia, untuk kasih sayang,
untuk rahimah, untuk memberi kasih sayang kepada hamba-hamba dia. Nampak betapa baiknya Allah tu kepada hamba-hamba dia, betapa sayangnya Allah tu kepada hamba-hamba dia, betul tak? Jadi kita tak boleh nak lepaskan peluang ni macam tu saja. Allah dah sediakan satu platform, ibarat macam Allah sediakan satu platform untuk kita orang pandai nak cari saham pahala, dan juga untuk kita hapus dan kita punya dosa-dosa yang lama adalah bila tibanya bulan Ramadan. Bulan yang lain boleh juga, tapi dia tak special macam bulan Ramadan lah, betul tak? Okey, jadi itu adalah keutamaan yang kedua, keutamaan puasa yang kedua. Jadi hadirin dan hadirat yang saya kasih sekalian, saya yakin kalian kat sini adalah hamba-hamba ataupun golongan-golongan yang telah golongan-golongan yang sangat Allah kasihi. Bila kalian datang ke majlis ilmu ni, maknanya kalian dapat satu poin yang baru, kalian dapat satu ilmu yang baru, dan bila kalian dapat, kalian applykan kepada anak-anak dan orang lain jugalah, betul tak? Jadi kalian ni orang-orang yang terpilih untuk menerima majlis ilmu pada hari ini. Baiklah, muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, amalan puasa ataupun keutamaan puasa yang ketiga adalah amalan puasa itu sendiri akan memberi syafaat kepada sesiapa yang mengamalkannya. Nampak tak? Siapa yang mengamalkan ataupun siapa yang melaksanakan ibadah puasa ni akan beroleh syafaat daripada Allah. Syafaat ni apa? Kelebihan, pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya, sama ada di dunia dan di akhirat lah. Mungkin di akhirat nanti Allah akan beri syafaat buat kita ataupun pertolongan lah buat kita kan. Jadi nampak tak kat sini, Allah siap nak beri syafaat lagi untuk kita. Subhanallah, betapa baiknya Allah, betapa mulianya Allah dan kasih sayangnya Allah tu kepada hamba dia. Dia siap standby syafaat. Syafaat ni apa? Pertolongan daripada dia. Pertolongan nanti kalau kat akhirat nanti kita macam tersangkut dekat sama ada kita tersangkut dekat pahala dosa yang kita buat. Jadi Allah akan beri syafaat sebabkan apa? Sebabkan amalan puasa yang kita buat. Nampak tak? Betapa baiknya Allah, betapa kasihnya Allah daripada hamba dia. Dia tak nak, kalau boleh tak nak langsung hamba dia ni buat dosa, tapi sebab dia sebagai hamba memang tak terlari daripada buat dosa. Jadi setiap amalan puasa yang kita buat tu akan beroleh syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah lah. Disebabkan apa? Disebabkan kita punya nekat, kita punya keikhlasan melaksanakan puasa tu. Jadi Allah akan bagi ganjaran lah buat kita. Ganjaran ni macam-macam bentuk, tapi sama ada Allah kabulkan terus ataupun Allah nak postpone, nanti kau akan dapatlah ganjaran, betul tak? Jadi tak nak kita kena laksanakan puasa tu, kita tak nak ada syafaat. Allah nak bagi syafaat ni, pertolongan. Dia nak bagi pertolongan, dia nak bagi kelebihan buat kita. Kalau saya sendiri, saya nak benda tu, mestilah semua umat nak kan, syafaat daripada Allah kan. Jadi syafaat daripada Allah ni seperti mana Al-Quran memberi syafaat kepada manusia, kepada umat muslimin dan muslimat. Maknanya dia memberi dan Al-Quran dan sebagai rujukan ataupun sebagai panduan buat umat muslimin dan muslimat untuk mencari kebenaran, dan segala yang tersirat dalam Al-Quran itu adalah benar, betul tak? Jadi macam itulah juga kita, bila kita berpuasa, kita melakukan amalan puasa ni, Allah akan bagi syafaat buat kita. Syafaat ni besarlah, syafaat Allah ni sangat-sangat besar. Okay, jadi kita sebagai hamba dia, laksanakanlah solat, laksanakanlah puasa. Tak rugi pun tak puasa. Jadi tapi janganlah dia terasa keterpaksaan melakukan puasa tu. Sangat rugilah bila mana rasa keterpaksaan tu. Memang dia tak akui puasa ni penat, tapi itulah kita punya, tapi kita akan dapat balasan yang setimpal dengan apa yang kita buat. Sebab apa? Sebab Allah tu tahu akan kemampuan hamba-hambanya. Dia siap standby tadi, dia standby apa? Hari pengampunan. Sekarang dia standby apa lagi? Dia bagi pula syafaat. Subhanallah. Kita je yang tak nak hargai apa yang Allah bagi, betul tak? Muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, kita dapat simpulkan bahawa bulan puasa ni ataupun amalan-amalan puasa ni merupakan satu perkara yang penting dan utama yang perlu kita pelajari dan kita ketahui. Malah bukan itu saja, banyak sangat kelebihan yang kita perlu ketahui. Macam apa tadi yang saya sebutkan tadi, iaitu hari pengampunan, hari kita nak meraih meraih pahala, kita nak menambahkan saham pahala kita, mendapat syafaat lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan melatih kita untuk bersabarlah. Itu antara yang utama juga lah, iaitu sabar. Allah ni sayang, suka hamba-hamba dia yang sabar, menahan lapar dan dahaga dan menahan nafsu dan sebagainya lah. Jadi rugilah kalau kita sebagai hamba dia yang beriman tak nak meraih semua tu. Jadi kita kena tahu juga
Kenapa puasa ni menjadi keutamaan. Jadi yang macam saya sebut tadi lah, antara 3 keutamaan itu, yang pertama tadi puasa ni menjadi utama sebab dah diwajibkan dekat hamba-hamba yang dulu. Yang kedua adalah hari pengampunan dan hari meraih pahala. Dan yang ketiga, mendapat syafaat daripada Allah SWT kepada hamba yang mengamalkan puasa tersebut. Jadi 3 keutamaan ni saya harap memberi manfaat buat kalian semua. Tolonglah sampaikan juga kepada yang lain, kepada saudara mara kalian, adik-beradik kalian, kawan-kawan ke atau kenalan yang kalian tahu, semua dinyinya dapat dikongsikan juga kepada mereka, betul tak? Jadi semoga apa yang disampaikan oleh saya pada hari ini memberi manfaat buat kalian juga, dan diberkati oleh Allah. Dan di samping itu juga saya mengharapkan semua perbincangan kita pada hari ini, apa yang saya sampaikan juga sedikit sebanyak dapat memotivasikan kalian semua supaya rajin berpuasa. Malah untuk diri saya juga, saya walaupun saya memberi ceramah pada hari ini, tidak semestinya saya ni sempurna orangnya. Saya pun mesti ada orang panggil kelompongan juga lah dalam hidup saya. Jadi sama-sama kita bermuasabah, kita memperbaiki balik apa yang kurang dalam hidup kita. Ingatlah bulan puasa ni dah tak lama lagi nak puasa, betul tak? Bila tak lama lagi nak puasa tu, kita kena prepare lah apa yang patut, betul tak? Prepare niat, azam kita bulan puasa tahun ni nak buat apa. Jangan tahu nak fikir makanan je, betul tak? Okay, jadi sampai situ saja ceramah kita pada hari ini. Semoga yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu daripada kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam semua. Salam.